Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu iman dan amal kami, hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum semua yang ada di page dan juga di TikTok. Rasa macam pelan lah. Pelan kuat sikit. Okey, kita nak mula dah kelas kita dengan baca ayat Al-Quran ya. Muka surat, alhamdulillah, muka surat 207. 207 surah At-Taubah ayat 1 2 3. Okey dah. Okey, 207 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا
نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, semoga pahala yang kita baca Quran tadi kita hadiahkan, Allah terima, dan kita hadiahkan kepada kedua ibu, ayah kita, guru-guru kita, dan semua kesayangan kita yang telah mau kembali ke rahmatullah. InsyaAllah, amin ya. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Allah yang sedang diuji sekarang ini, sentiasa dalam rahmat dan juga peliharaan Allah. Semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan keimanan oleh Allah SWT. Semoga mereka semua kembali dalam keadaan syahid, yang mana yang dah kembali dalam keadaan syahid, yang mana masih hidup terus diberikan kehidupan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bagi siapa yang belum lagi buat qunut nazilah, kenalah buat ya. Kita semayang fardu, peganglah telefon tu pada rakaat yang kedua, selepas rukuk macam qunut biasalah. Pada rakaat yang kedua pegang phone, baca untuk qunut nazilah. Hari yang nak pegang tu jangan pakai telekung, sebab bila pakai telekung takut terselah. Jadi kita pakai macam biasalah, pakai telekung ni lah. Lepas tu kalau boleh ada poket yang kita boleh letak phone tu kan. Mula kita semayang macam biasa, bila dah sampai, lepas kita dah bangun daripada rukuk tu, yang tidak tu sami Allahu liman hamidah, ambil phone tu daripada poket, pegang, baca qunut nazilah. Baca dah habis, letak balik, lepas tu semayang macam biasa. Jangan tak buat langsung, nanti saat lagi bila Allah tanya, kita tak ada usaha untuk kita berdoa kepada saudara kita kat sana kan. Jadi buatlah. Satu qunut nazilah pun tak ada lama sangat, dah sebulan dah kan. Dan buatlah sekali daripada tak buat. Buatlah sekali ya, qunut nazilah. Dalam Google banyak kan, tekan qunut nazilah. Tu saya dah nyanyi pula kat situ. Nak doa tu nyanyi nasyid pula. Okey, insya-Allah ya. Okey, alhamdulillah, insya-Allah ya. Kita cuba ya. Kalau kita pakai telekung kan dia kacau sikit kan. Nak pangkat semua. Pakai mini telekung. Senang mini telekung. Pakai mini telekung. Lepas tu baju yang ada poket, senang pegang telefon. Okey. Kalau kita boleh photostat lekat kat dinding pun tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Slow connection. So macam mana dekat page, macam mana okey tak kat page? Kat page, dekat TikTok, semua okey tak? Line okey tak? Kita kelas hari ni dan esok saja nak. Lepas tu kita bercutilah 2 minggu. Kita sambung balik Januari 2024 kalau ada umur panjang, insya-Allah. Amin ya. Okey, muka surat buat tu dah. Jom. Okey, saya dah buka dah tadi. Saya dah buat sikit, tengok sikit dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita masuk topik berkenaan dengan aqidah ya. Aqidah kalau kita namakan sebagai ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid iaitu ilmu bab pegangan. Bab pegangan ya. Jadi ilmu ni sangat penting, menjadi asas kepada kepada umat Islam. Kerana ilmu
mengesakan Allah. Dia ni sebenarnya nak belajar sifat 20 ke, nak belajar tauhid 3 serangkai ke, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu kita panggil tauhid 3 serangkai. Selalu orang guna perkataan tauhid 3 serangkai. Apa dia? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu tauhid 3 serangkai. Ataupun dulu-dulu kat kampung-kampung kita belajar sifat 20. Antum belajar mana? Sifat 20. Duduk. Saya sudah ya. Dekat kafar dulu kita mengaji dulu lah. Sekolah kafar dulu. Tak ada kafar dulu noh. Lepas kemudian baru kafar noh kita dulu orang tu tak ada kafar noh. Kira tua sungguh lah tu noh. Kira tua sungguh lah tu tak ada kafar. Nek kata dia tak ada kafar, dia mengaji tak ada kafar. Zaman saya dulu ada juga sekolah agama panggil rakyat. Marak. Lepas sekolah. Petang kan? Tu pompi tu orang kata apa? Sat main tu lah. Orang bagi duit pergi beli roti, buat cuti, rehat-rehat gitu. Bukan mengaji pun. Lepas tu main tua-tua ni Allah bagi mengaji, betul buat tak mau pula. Hak dulu pun tak pernah nak mengaji sungguh kan? Jadi kita cerita dia macam ni. Tu dengar betul-betul. Cerita dia ilmu tauhid ni wajib, dia fardu ain ya. Siapa tak mengaji, dengar tak apa tu nama? Umar dengar Umar. Umar pun dengar. Okey, wajib bagi setiap umat Islam. Masalahnya. Tapi nak guna kaedah mana? Nak guna kaedah tauhid uluhiyah uluhiyah dulu tau. Uluhiyah, cakap betul-betul, jangan silap sebut uluhiyah dulu. Sebab dia pada asas uluhiyah ya. Uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat ke ataupun sifat 20. Sebab ada pertikaian maknanya. Ada kata tak boleh lah mengaji tauhid 3 ni, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kena mengaji sifat 20 je. Pernah dengar tak? Pernah ke tak pernah dengar? Tak pernah dengar lah. Tak pernah dengar lah orang kata tak boleh mengaji 3 tu. Tauhid 3 tu. Biasa dengar. Biasalah dengar lah. Ada yang biasa, ada yang tak biasa kan? Okey, sebenarnya mengaji bila mana pun. Yang penting hak mana satu, tak kisah kaedah mana, tak apa, yang penting dia kata aku ni Tuhan sembah hanya Allah je. Aku tak takut hak lain melainkan Allah je yang aku takut. Dan dia alam barzah. So Allah tak tanya hang mengajar tu kaedah mana? Tak orang ajar 3 serangkai punya kan sifat 20. Dia tak tanya ni Tuhan siapa Tuhan? Allah. Ada lain pada Allah tak ada. Takut selain pada Allah tak ada. Takut hanya Allah je. Tu yang kata kawan-kawan kita, sahabat kita di bumi Allah tu. Yang dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil, aku tak takut pada yang lain melainkan Allah. Hak kata umur apa? 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia mengaji bila? Sebab mereka menerapkan daripada kecil tentang akidah kepada tauhid kepada anak-anak. Tak ada lah kaedah mana. Macam ni cerita dia. Zaman Nabi dulu tak ada pun sifat 20. Ilmu sifat 20 ni. Bagi dengar betul-betul. Tak ada pun tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat tak ada. Tauhid sifat 20, tauhid 3 serangkai tak ada. Sebab Nabi dia cerita tauhid ya. Nabi cerita tauhid kita ni wajib bertauhidkan kepada Allah. Sembahan hanya Allah sahaja semata-mata. Dan Allah adalah Tuhan sekalian alam. Sahabat senang dapat sebab dia pun bangsa Arab. Dan dia punya asas dia adalah Quran dan hadis. Nabi menyampaikan Quran, laju tak? Boleh faham tak? Nabi menyampaikan melalui Al-Quran dan hadis untuk umat Islam ketika itu berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi berjaya menyampaikan sehingga kan mereka sangat-sangat pegangan tauhid mereka sangat kuat sampai ikatan tu tak boleh dileraikan dengan apa cara sekalipun. Walaupun disiksa, walaupun dibunuh, walaupun diambil harta, mereka tetap teguh dengan la ilaha illallah. Kemudian dia turun pula zaman Nabi, kemudian dia turun pula kepada bila Nabi dah wafat, siapa mai? Sahabat. Golongan sahabat. Golongan para sahabat
para sahabat ini pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat menyampaikan dakwah, menyampaikan akidah dengan mudah. Sebab apa? Para sahabat dapat ilmu daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu dipanggil kurun pertama. Itulah kurun pertama, iaitu kurun para sahabat. Tak ada masalah lagi. Masalah persoalan agama ni tak ada bab akidah. Bab akidah ni bab kuat lah. Kalau main duk cerita, duk menyeleweng, bab akidah tak ada. Semua bab furuk-furuk je, bab cabang-cabang saja. Kemudian lepas para sahabat, mai pula para tabi'in. Para tabi'in ni dia bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kurun yang keberapa? Kurun kedua. Kurun pertama sahabat, kurun kedua tabi'in. Kurun kedua tabi'in. Tabi'in menyampaikan dakwah pun senang juga. Semua dalam golongan bangsa-bangsa Arab sendiri. Bila kita live kat TikTok mesti ada yang nak masuk kan? Kita punya live tu, dan yang nak masuk tu semua jenis India, Bangla tu. Mereka main daripada luar. Sebab tu ingat tak, siapa pernah tengok video hak perempuan tu berniaga tak? Tapi tak ada siapa live. Dia live tak ada orang tu. Lepas tu laki-laki tu masuk India kan? Dia pun tekan lah bagi live sekali dengan dia. Cakap tak faham. Hello. Lepas tu dia kata, alah jom bila dia kata, you end live boleh? You end live, dia mana faham dia tu. Untuk tak saya nak masuk rasanya. Setiap kali saya memang dia akan masuk. Tak tahu dia main mana, cakap mana tak tahu. Okey, yang Melayu jangan masuk. Selalunya masuk geng-geng tu lah. Tapi bila kita dah decline tu, dia pun tak boleh masuk dah lah. Kali pertama je tekan. Okey, kurun pertama siapa tadi? Para sahabat. Ada masalah tak? Tak ada masalah sebab dia dapat dakwah dia. Guru dia siapa? Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan menyampai pula dalam kalangan bangsa-bangsa Arab. Kemudian kurun yang kedua tabi'in. Tabi'in pun tak ada masalah lagi. Masih lagi dalam bangsa-bangsa Arab yang bercakap Arab, yang memahami Al-Quran dan yang memahami hadis. Kemudian kurun yang ketiga, siapa kurun yang ketiga? Tabi'in. Tabi'in ini bertemu dengan tabi'in tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW pun, insya-Allah tak ada masalah lagi. Masih lagi dalam bangsa Arab lagi, dalam kalangan bangsa Arab lagi. Jadi mereka pun tak ada masalah. Soalan tak faham boleh tanya tok guru depa, masih ada connection lagi dengan para tabi'in dan juga sahabat semualah. Maknanya dapat guru depa kuat-kuat semua. Mai masuk gurun yang keempat itulah mulalah Islam tu tersebar ke Parsi lah, ke tempat-tempat yang bukan bangsa Arab, yang tak faham Quran, yang tak faham hadis. Ada start kurun keempat. Bila kurun keempat tu orang dah mula menyeleweng lah, maknanya dah mula mempertikaikan tentang akidah ni. Dia mai dah kefahaman yang salah faham tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masuk Islam pula bukan orang Arab, orang Ajam. Kita orang Ajam juga tapi kita kurun 15. Ni kurun keempat dah saat ni. Kurun keempat. Kita bukan tak masuk kita lah masa tu. Ketika itu orang-orang luar yang bukan bangsa Arab, yang tak faham Al-Quran, yang tak faham hadis, dah mula jadi kacau bilau sikit tentang tu. Maka ulama susullah sifat 20 bagi faham. Jadi maknanya kaedah dia tu, kaedah mana pun kita pakai tak apa, tapi tak boleh pisah tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Dua-dua ni kena lengkap. Tak boleh pisah apa? Uluhiyah dengan yang tu memang kena lengkap. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah tak boleh pisah, kena sekali, dia baru lengkap. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, afdalu quruni qarni thumma alladhina yalumunahu. Jadi maknanya sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun yang selepasnya dan kurun yang selepasnya lah. Jadi maknanya 3 kurun pertama tu diperakui oleh Nabi Muhammad SAW. 3 kurun yang pertama aku diakui. Mereka ni kalau beriman tu memang tempat mereka adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok surah At-Taubah ayat 100, tengok. Surah At-Taubah ayat 100, muka surat berapa? Surah At-Taubah. Waalaikumsalam sahabat yang ada di TikTok dan juga di page. Tak sempat saya nak bersenyapa. Mana buka surat apa?
103? 203. Okey, cuba tengok muka surat 203 antum. Mesti bawa Quran, mesti tengok Quran bila antum nak mengaji ya. Sebab kita kena tengok dalil. Kita bukan sembang-sembang biasa. Ayat 100. Okey, jom baca sama. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Okey. Di dalam surah At-Taubah ni disebut dan orang-orang terdahulu. Nampak? Orang-orang terdahulu yang mula-mula masuk Islam di kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ni masa zaman Nabi ni. Faham tak? Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Selepas mereka Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sadaqallahul azim. Yang ni yang kita kata sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi SAW, dan kurun-kurun yang mengikutinya selepas itu. Dia masuk kurun yang keberapa tadi, yang kaca bilau sikit tadi? Keempat sampailah law ni lagi lah. Sampai ke law ni bukan dia mai dah perkembangan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat tu kecelaruan dalam bab apa? Bab akidah ke fiqh? Baca tak apa pasti kan? Apa dia? Kau Kak Widah buat. Kak Widah Kak Mandi kata Kak Widah dia buat fiqh pula dah. Betul, kita mengaji kena ulang lah. Mengaji tauhid dia kena ulang. Kalau celaru bab fiqh tak apa lagi. Hak ni akidah. Pasal akak tu yang duk celaru. Akak tu yang duk celaru tu. Mula dia tak percaya ada qada qadar. Mula dah dia kata qada qadar ni ada juga campur tangan daripada makhluk. Dia buat dah. Bila dia mai sampai kurun kita ni, bukan kata persoalan akidah. Fatihah pun tak betul. So kita jauh. Kita dah jauh sangat dah. Baca bismillah pun tak betul kena. Start bismillah pun sana dah. Hiu. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang pergi mana dah roh tu. Hiu dah. Dia pergi ke wow. Hiu pergi ke wow lah. Bukan sembang akidah. Akidah tu tobat celaru dah. Dia mai hak kata apa baru ni akidah apa al-haq. Ni apa share ke dok ni awak yang sikit sangat ni. Tu dekat TikTok ni awak sikit sangat selalu ramai ke? Hari tu semalam pasal Oni ni pasal dagu pula lah. Sebab tu pakai hak bulat tu senang. Hak yang serelung tu saya esok kita pakai hak serelung. Cantik baju Ustazah. Mana nampak baju, nampak tudung kan? Tudung pun ni. Satu muka ni tudung saya je. Tak ada baju pun. Dia pun nampak macam baju. Jadi maknanya bila sampai ke kurun 15 ni lagi celaru. Kalau kita tak mengaji kan, Allah. Kita duk cerita bab tauhid ni budak-budak dia nampak transformer. Wujud tak wujud dia tak nampak dah. Istighna dengan istiqar. Tu dia. Dia tak faham dah tang tu. Enggak bidah. Tak faham. Iftiqar, istighna dengan iftiqar. Uluhiyah tu.
Tauhid kepada uluhiyah, Tuhan yang bersifat dengan istighnah, dengan iftiqar. Ada rezeki, insya-Allah kita tengok yang ni. Yang ni penting. Jadi bila kita mengajar budak-budak muda, dia nampak cicak man, apa? Keluar man. Cicak man, keluar man, Batman, Superman. Dia tak nampak benda-benda ni. Mana kurus hak akan datang ni. Macam mana? Kalau tak ada orang mengajar, kita macam mana? Orang mengajar tak ramai. Ngaji pula tauhid susah-susah ni, dia kena main duduk menghadap. Dia tak boleh duduk online, payah sikit nak faham. Melainkan siapa yang biasa main face to face, dia mesti tahu kan. Tak puas kan duduk di online, tak puas kan. dia kena duduk depan ni kok, baru dia nak puas kan. Tak apalah, dia duduk kat sana tu, cubalah cari kelai-kelai mana dekat-dekat dengan tempat rumah masing-masing. Nah, sambil-sambil lah. Ni ambil juga sebagai ilmu. Okey, jadi makna kita bila dia main-main yang tu yang jadi masalah sangat kepada umat Islam ketika itu, mana mereka tidak mengenal pasti yang mana satu tauhid dan mana satu akidah. Sebab tu bila kita kata kalau kecelaruan tentang fiqh, dia boleh lagi zon ke, waham ke, syak ke, yakin, tak sah, batal, tapi dia tak rosak akidah. Tapi kalau dengan pengajian tauhid 100% dia tak boleh nak syak. Betul ke rezeki itu Allah segala-galanya milik Allah? Betul ke? Dia tak yakin 100%. Dia kata bukan ke rezeki itu kita sama, kita pun berdoa sama, kita pun ada bahagian sama berusaha. Maknanya rezeki itu pun daripada pihak kita juga, bukan Allah semata-mata. Rububiyah ni maksudnya Alhamdulillah. Kalau dah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb artinya Tuan. Segala puji bagi Tuan sekalian alam, itu Rabb. Mainlah pakai perkataan tarbiyah. Rabb, Tuhan. Tuan, maksudnya lebih pada Tuan. Kita kata Tuhan kan, yang Tuhan kan. Sepatutnya untuk bagi clear, Allah adalah tauhid rububiyah, tauhid dulu. Apa maksud tauhid? Mengesakan. Tauhid mengesakan, maknanya semata-mata Tuhan, hanya Tuhan. Tauhid rububiyah artinya hanya Tuhan. Allah adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Pada sudut perbuatan, Allah yang menjadikan perbuatan Allah, itu tauhid rububiyah. Siapa yang berpegang pada tauhid rububiyah, maknanya keesaan Allah, dia mengatakan bahawa dia meyakini dan beriktikad bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Tuhan yang Allah yang menjadikan. Di sudut perbuatan, yang menjadikan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang mematikan, yang menghidupkan, yang segala-gala perbuatan Allah lah, yang mengatur, yang menyelamatkan, yang menjadikan, yang memberi rezeki, yang memberi mudarat, yang memberi manfaat, semua Allah. Semata-mata Allah. Boleh tak kalau kita kata bukan Allah je, ada juga kaki campur tangan daripada makhluk? Rosak akidah, batal akidah dia. Sebab tu dalam tauhid dia kena 100%. Dia tak ada, boleh tak syak-syak? Tak boleh syak. Tak boleh syak. Wuduk boleh terima lagi. Hari ni kita ambil wuduk tadi, saya nak main, saya ambil wuduk. Lepas tu kita nak keluar salam dengan suami, kita lapik dengan kain, lapik dengan tudung, kita nak pindah kan, kita pun salam lah dengan kain. So saya pun main ngajar. Sagi balik-balik pukul 7 lebih, sampai rumah lebih kurang 7.10 macam tu saya sampai. Masuk maghrib contoh, saya ada syak. Syak tau, bukan yakin. Wuduk saya batal ke tak batal tadi ni dalam perjalanan. Lepas tu fikir balik, masa salam tadi dah memang dah pegang dengan tudung. Takut ni lah kentut ke tak kentut ke. Mungkin untuk pegang bukan haram tak ada dah lah. Mungkin dalam ni mungkin selain pada tu keluar sesuatu depan belakang lah. Sama ada kentut lah angin ke kan. Kentut ke? Dia yakin ke dia syak tu? Dia syak je. Yakin kentut ke ataupun tak. Sampai nak semayang ni, nak ambil wuduk ke tidak ni. Okey, dalam fiqah
kita boleh pakai bila mai keadaan syak, kita boleh pakai hukum asal. Hukum asal tadi ambil wuduk tak? Ambil. Yang syak tadi batal batal. Kita yang syak tadi batal ke tak? Batal kot. Batal kot. Yang syak tu batal kot. Hukum asal ada wuduk tak? Ada. Maka hukum fiqh ambil yang ada wuduk. Dalam fiqh boleh ambil yang tu. Jadi janganlah kata tak puas. Sebab tu ibadat bukan cerita puas. Saya tak puas lah kalau semayang tak pakai telekung. Bukan cerita puas. Antum nak puas, antum bukan cerita buat ibadat. Antum makanlah nasi, tak puas makan nasi tambah lagi, tak puas makan nasi tambah lagi, tak puas lagi tambah lagi. Tapi kalau ibadat dia bukan cerita puas. Kebanyakan kita buat ibadat cerita puas. Tak puas loh semayang tak pakai telekung ni, aku rasa lagu macam lapang, lagu mana tak tahu. Lepas tu kalau aku sujud dia rasa macam duk angin duk masuk. Dah nampak aurat dah. Dah kan? Lah ni apa cerita dia sekarang ni? Puas, tak puas. Antum kalau cerita tak puas, cerita dia syaitan dah berdaya antum. Bila kita dah ada ilmu, okey sekarang ni aku sampai kat rumah, salam tadi dah lapik telekung, ketuk ke tidak? Soalnya tidak yakin ketuk ke tidak? Jawapannya ada wuduk, takbir ambil sembahyang. Takbir suruh sembahyang. Dah tutup aurat dah kan? Ya. Saya selalu dulu saya sampai tutup aurat dah, saya terus naik ke dah. Saya nak Fatihah pula dah. Naik sembahyang lah. Tak payah tukar dah. Duk susah berapa? Dah lagi tak puas lah nak kena ambil wuduk lain baru puas. Duk orang tu hang puas. Duk orang tu. Syaitan dah berdayakan hang dah. Sebab tu orang suruh mengaji. Bukan dengar cakap syaitan. Dia dengar cakap syaitan sampai ke sudah. Atau baru ni dia berhenti mengaji. Dia baru mengaji baru main 3 kali. Tapi yang mengaji 2 kali. Hak satu tu sesi pengenalan, baru 2 kali mengaji ya kan. Main kali ketiga tu dia mesej dekat ketua kelas, dia kata saya nak berhenti lah sebab saya tak puas mengaji 3 kali ni sebulan. Dia baru masuk 2 kali. Dia kata dia tak puas. Saya kata hari ni dah kena orang syaitan dah ni. Dia dah kena penyakit syaitan dah. Nak ngaji pun banyak-banyak. Hak tu bukan fardu ain. Ngaji Quran bukan fardu ain. Hampa nak mengaji sampai atok tiap hari. Mengaji duduk situ dengar, minggu depan mai pula dengar orang cuti orang masuk. Lama-lama dia pandai kot tu lah. Dia pandai kot tu. Kalau dia tak pandai pun, Allah bagi dia kata apa? Dia mati, sempurnakan Quran dia. Dah dia nak mengatuk hari. Hari Isnin Quran, hari Selasa Quran, hari Rabu Quran, hari Khamis Quran. Syaitan tu sebenarnya. Lepas tu dia hantar ke saya pula misi yang sama juga. Mengaji dengan syaitan ni memang masalah. Kita tak mau mengajak orang-orang ikut syaitan ni. Mengaji pelan-pelan. Betul tu Ustazah, mengaji pelan-pelan. Nak pergi mana? Dah heran tu nak pergi mana? Habis mengaji banyak, lepas tu mengungak-ungak tu juga. Cuba mengaji satu yang kita fokus apa benda. Ni campur sana, campur sini. Hak Ustazah ni kata hirrahmah. Hak Ustazah ni kata Hak Anu kata hirrahmah. Hak satu lagi dia suka bertak pula. Hirrahmanirrahim. Tak kat pening tu sampai 3 huruf. Lah ni kan hampa ni kan. Aku tak boleh suruh. Ayat habis gelas dah. Dia kira nak mengaji banyak. Alright. Faham no? Alright. Lepas tu, okey, sekarang kita fokus kepada tadi saya bagi tahukan kaedah pun tak kisah nak rububiyah, uluhiyah ke apa semua ataupun sifat seluruh mengaji dua-dua. Mengaji dua-dua. Kalau fadilatul faraid sifat dulu. Kita mengaji sifat dulu. Tak sampai lagi tu. Kalau dengan saya lah, tak sampai lagi. Okey, kalau mengaji kita ni tauhid, tiga tauhid. 3 sangkai. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni. So tak kisah. Tak mengaji langsung tu yang masalah. Okey, kalau rububiyah, hari ni kita masuk rububiyah lah nak. Okey. Istiqamah, duduk semua apa ni mengaji betul-betul dah. Dia kalut semua lah. Lalang kan dia berhenti habis semua. Tengok. Dia bila dia cemburu sangat dia berhenti semua.
Kan kita kan banyak masa nak buat kan. Banyak benda-benda lain nak buat. Nak belikan sampai apa hari nak duduk rehat pun tak ada. Punya duduk haji sampai tak berhenti. Okey, nombor 2 nak. Muka surat 77 kan? Masih lagi sifat uluhiyah. Uluhiyah ni kan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilah tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Berapa tu? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Berapa perkataan? 7. La ilaha illallah ni 3 aja. La ilaha illallah 4 je. Sampai jadi 6. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ilah tu lah. Yang ilah tu, yang uluhiyah tu, sembahan. Okey. Seorang hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi asas agama Islam, bermakna telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai manusia yang dijadikan Allah untuk menyembahnya. Siapa jadikan Allah? Siapa jadikan kita? Allah. Maka kalau yang menjadikannya Allah, maka kena sembah apa? Allah. Semata-mata sembahan hanya Allah. Semata-mata sembahan hanya Allah. Tak boleh sembah selain daripada Allah. Nak buat ibadah pun semata-mata kerana Allah. Asas kesucian ni adalah asas kesucian ni adalah asas dia akidah. Kesucian akidah. Akidah kena bersih. Akidah kena suci. Makanya ikhlas ni adalah kemuncak kepada uluhiyah lah. Ikhlas. Buat kerana Allah. Buat kerana awak ni. Dia pun kidal. Oh, depa duk lagu siku, seorang kidal, seorang tak kidal. Lagu tu. Depa duk lawan bersiku. Okey. Jadi maknanya yang menjadikan Allah, jadi yang kita kena sembah Allah lah. Tak adalah sembah selain pada Allah. Adakah orang menyembah selain pada Allah? Ada juga yang sembah makhluk. Dia nak buat apa-apa dia takut. Macam kita lah kan. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan siapa? Yang menyelamatkan siapa? Tapi bila kita jumpa doktor, selalu kita kata terima kasih doktor kerana menyelamatkan nyawa saya. Ayat tu tak cantik tu. Menyelamat tu siapa? Kerana menolong saya, bukan menyelamat saya. Kalau menyelamat tu rububiyah ke uluhiyah? Kalau menyelamatkan rububiyah ke uluhiyah? Ya, rububiyah. Sebab perbuatan menyelamat tu adalah rububiyah. Sembahan tu lah uluhiyah. Yang solat, yang doa, yang harap, itu uluhiyah. Tapi yang menyelamat, yang menyembuhkan itu Allah rububiyah. Tahu kata tauhid rububiyah, mengesakan Allah di sudut perbuatan menyelamat. Pasal apa kita kata doktor telah menyelamatkan nyawa saya? Menyelamat tu hanya Allah. Macam kita sakit, kita ni sakit, esok nak pergi jumpa doktor. Esok kita nak jumpa makhluk. Hari ni kita sakit ni, esok nak pergi jumpa makhluk. Ada appointment berapa hari berapa hari bulan, kita nak jumpa makhluk. Malam tu dah solat hajat dah. Kita sebelum jumpa makhluk, jumpa Allah dulu. Minta dulu pada Allah, sembahyang hajat. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku dalam urusan kesihatanku. Ya Allah, semoga aku sembuh. Ya Allah, Kau Maha Penyelamat, Engkau Maha Penyembuh. Ya Allah, sembuhkan aku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Esok aku nak pergi jumpa dengan doktor. Maknanya Allah tadi Rabb. Yang makhluk tadi siapa jadikan Rabb? Siapa jadikan makhluk? Allah. Maka jumpa Allah sebelum jumpa makhluk. Kita pergi berubat sana, pergi berubat sini, kita tak boleh dah baru sembahyang hajat. Tu pun panggil budak-budak tahfiz sembahyang hajat, buat kenuri, baca Quran berapa juzuk semua, buat tahlil semua, panggil budak-budak, dia tak sembahyang hajat pun. Yang sembahyang hajat siapa? Budak-budak tahfiz tu. Tu masalah kita ni. Sebab tu jadi susah tu. Sebab tu kita ni orang Malaysia tu, kalau macam kat bumi Allah, semua memang Allah semata-mata.
Kalau yang mematikan Allah, maknanya yang asbab tu bukan yang jatuh. Ada orang jatuh tingkat 20, tak mati. Tahu bila yang budak jatuh terjun tingkat 18, cedera lah. Ada orang tu jatuh hati mati. Jatuh bukan sebab mati. Mati ni dia memang mati hari tu. Jadi adik baru ni kan, Zain Ryan, dia meninggal kan. Kalau kita tengok daripada sudut akidah lah, yang tauhid tu kan, yang mematikan siapa? Allah. Sebab tu. Sebab lah. Tapi kita ada usaha nak kenal salam. Kita jaga, kita kebun dia. Macam kita lah semua. Dan jangan pula membiarkan segala-galanya pada Allah tu. Kena ngaji betul-betul. Jangan pula kita kata dah Allah semua, kita tak payah doa, kita tak payah sembahyang, semua Allah. Bukan. Kita ada, sebab tu kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami sembah, hanya kepadamu kami minta pertolong. Tapi kita memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sehari berapa kali? 17 kali. Tapi bila minta tolong makhluk, anak nak masuk kerja, nak masuk sekolah, dia memang minta tolonglah, ada ni apa nama? Kabel. Kabel. Allah dia tak banyak ajak tak apa. Kabel tak ada masalah. Kabel tak ada masalah. Tak salah pun ada kabel. Tapi Allah dulu. Kalau ikut adab, Allah dulu. Kalau kita kata tak payah doa dah, ustazah kata Allah dah letak dah, sama ada dia dapat ke tak dapat, tak boleh. Sebagai hamba kita dah minta hanya kepadamu kami semua, hanya kepadamu, bukan kepadamu kami minta pertolongan, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu akidah. Sebab tu kita sekarang, kalau apa yang Allah, sebab tu kena pegang selalu kan, Tok Imam, Tok Bilal, Khatib selalu duk sebut ada hadis Nabi, kalau Allah nak bagi, siapa halang pun tak boleh, Allah akan bagi juga. Kalau Allah tak mau bagi, orang nak bagi pun tak dapat juga. Sekarang kita, kalau kita nak dapat sesuatu, kita ingat satu je, aku doa, aku usaha, tapi aku yakin kepada Allah, kalau rezeki aku ada, hampa halang berapa juta orang pun tetap rezeki tu milik kita. Kalau rezeki tu bukan hak kita punya, macam mana buat pun tak akan dapat sikit pun kat kita. Apa yang kita buat sekarang apa dia? Doa, harap, tauhid, rububiyah kepada Allah. Dia selaras yang tu, tak ada rasa kecewa, tak ada rasa sedih. Dulu time-time kita kerja, kalau orang dapat naik pangkat, kita tak dapat, kita sedih. Macam mana dia boleh dapat? Kita dah usaha banyak dah. Kita macam dah kata basuh bos dah kan. Basuh bos dah kan. Cuni baik dengan bos, tak dapat kat dia juga. Kita kalau kita yakin kita tak frust lah. Jadi kita rasa macam mana? Aku ni bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu hak dia dan dia boleh bagi, dia berhak bagi kepada siapa saja. Dan aku tahu rezeki aku kalau ada tu ada, siapa halang pun tak boleh. Kalau rezeki tu tak ada, hampa, kalau rezeki tu ada, hampa halang pun tak boleh. Kalau tak ada, hampa nak bagi pun memang aku tak dapat. Sikit lagi nak dapat. Kita kadang-kadang kalau kita makan kan, kalau duduk dekat kita, kalau bukan rezeki kita, mana ambil? Bukan kata tu duduk dalam mulut dah. Jeluk Temutak. Ni dia tak duduk tangan mulut dan gigit-gigit, terlupa kan rasa macam mana, meloya kan. Topeh dah duduk dalam perut dah. Tidur malam ni muntah. Bukan rezeki kita. Yakin tak tu hidup senang? Senang. Macam mana kita kata orang Palestin sampai boleh jadi macam tu? Kaedah dia kuat. Tu je kata dia. Penting ustazah dulu tak berapa faham, dan ni dah faham alhamdulillah. Berseri sungguh ustazah hari ni. Dia ada juga masuk rezeki tu kan. Dia puji saya, hakikatnya puji siapa? Allah. Puji Allah. Bukan puji saya. Okey, sebenarnya nombor 3. Cuba tengok nombor 3. Semua ibadat seorang hamba itu wajib dikerjakannya semata-mata kerana Allah secara ikhlas. Terima kasih Kak Durian.
Bukan kerana sesuatu yang lain daripadanya. Nak buat satu-satu pun kerana ikhlas. Kita buat sesuatu kebaikan semua kerana mengharapkan Allah SWT. Handsok lawa, handsok Kisha. Daripada Kisha. Pergilah cari Kisha House. Semua ibadat seorang hamba itu wajib dikerjakan semata-mata kerana Allah. Apa saja, apa dia maksud ibadat? Kita dijadikan kerana apa? Oh, berajun. Itu tak ada mengaji, betul tak? Untuk beribadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Apa itu maksud ibadah? Ibadah ni semua kerja hidup, semua perbuatan, semua pekerjaan, semua aktiviti yang kita lakukan setiap hari yang tidak bercanggah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak bercanggah dengan syariat dan diniatkan semata-mata kerana Allah. Itulah ibadah. Semua aktiviti, semua kerja hidup, semua perbuatan, semua pekerjaan yang dilakukan tidak bercanggah dengan syariat, tidak bercanggah dengan syariat, mengikut sunnah Nabi. Macam tu. Tidak bercanggah dengan syariat, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan berharap kepada Allah semata-mata. Termasuklah ibadah yang dinamakan sebagai ibadah khusus dan juga ibadah yang umum. Ibadah khusus seperti solat, seperti zikir, seperti solat, puasa, umrah, haji, zakat, itu ibadah khusus. Kalau ibadah yang umum, zikir, masak, api kenduri, gelak api kenduri, sapu sampah, masak dekat suami, jaga anak, lipat kain. Banyaklah. Mengaji ni, banyaklah. Tapi kena tidak langgar syariat, maknanya tutup aurat lah. Tutup aurat. Kalau nak sapu sampah kat luar pun kena tutup aurat. Tapi jangan sapu sampah di luar. Ni kan ibadah, tapi sapu sampah di luar tak tutup aurat. Sapu sampah tak jadi ibadah. Tak dapat pahala ibadah. Lepas tu kena tutup aurat, kena jaga hukum hakam. Orang main rumah kena minta izin suami, boleh tak abang ada orang nak main rumah, dia pun bagi. Kau syariat ada tu. Dia orang tu pemain. Kita pun bila ada tetamu rumah yang bukan mahram, kita pakai tudung, kita pakai lengkap. Atau menerima tetamu tu saja ibadah. Masak makan jadi ibadah. Jadi ibadah banyak. Dan hidup kita hari-hari ibadah. Kalau ikut syarat tadi. Syarat yang pertama, mengikut syariat Allah. Tidak langgar syariat, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga niat semata-mata kerana Allah, nak redha Allah, nak balasan daripada Allah. Jadi banyaklah hari-hari ibadat. Tidur siang tadi kita tidur tak siang tadi? Tak tidur. Tidur kan. Qailullah, dapatlah pahala sunat qailullah. Dapat tidur sejam, jadilah melepaskan penat. Tidur sejam. Saya hari kemarin dulu saya geram sungguh lah. Pukul 6 pagi ada orang telefon saya, nombor tak kenal. Dia telefon bertalu-talu tau. Memanglah kita dah silent, tapi dia punya vibrate tu sakit jiwa juga tau. Dia vibrate kita pukul 6 pagi. Kata kita cakap pukul 6 pagi kan. Lepas tu dia zeng bunyi. Lepas tu saya block. Sebab dengan buat pasal pagi, orang gila je telefon pagi. Lepas tu kadang-kadang ada satu tu pukul 5 pagi. Dulu kenal sekali dah. Rupanya dia sembang pasal sebab tak ada, dia kata apa. Dulu saya pernah kata, dia pukul 5 pagi dia telefon saya. Saya angkat telefon, dia tak nak salam ni. Ustazah, kalau lembu korban kita sembelih dia rasa seksa dah Ustazah. Ni pasal apa pukul 5 pagi duk tanya pasal lembu korban kena seksa. Saya kata awak ni, siapa ni? Kalau dia bukan jawab, dia tanya lagi, dia macam tak betul kot. Tu kalau kita sembelih tapi kawan dia tengok, kawan dia takut dah kena sembelih. Ni penyakit semua dah.
Hang ni penyakit sungguh dah. Saya tu rasa macam takut orang tu lah telefon. Lepas tu dia mesej, dia call dengan mesej pula. Dia call mesej, dia tulis, "Salam Ustazah, nak tanya ni." Ya apa, bagi buta ni hang mesej sudah lah. Hang nak telefon juga. Belum pula. 6 kali kat telefon, 6 kali kat WhatsApp. Kawan kan tak kawan? Orang ada lelaki duduk tidur, hang duduk telefon. Lord. Sungguh no, orang tak kawan banyak lah ni no. Ha? Amboi, tak ada waktu lain. Sungguh bila tak ada waktu lain tu kita geram sungguh lah. Seram no. Sungguh tu dia jadi haru. So, tak tahu halo. Kau pun nama saya apa-apa sekian-sekian nama tak ada. Salam saya nak tanya ni. Amboi dandan kau nak tanya. Kalau kita telefon baru pagi tu dia mau jawab tak? Dia pun tak mau jawab. Jadi apa ni makna kata apa? Kita tidur pun ibadah. Jawab telefon pun ibadah tapi tak pasal-pasal. Tak ada pasal. Nombor 4, dalam ibadat wajib, semata-mata kasihkan Allah. Jangan mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah. Dan jangan pula melebihkan kasih kepada yang lain daripada kasih kepada Allah. Tu dia ambil peringkat macam tu. Kadang-kadang Allah ni diuji kita dengan seseorang yang berlari daripada kita, kawan kita ke apa ke, tak kisahlah kan, suami ke apa. Sebab apa? Sebab Allah tengok kita bagi tumpuan lebih sangat. Jadi Allah kata aku yang layak hang bagi tumpuan. Pasal apa hang bagi tumpuan lebih sangat? Tak sayang anak hang lebih pada sayang pada aku, cinta pada aku. Hang sayang kat laki hang lebih pada hang cinta pada aku. Hang boleh layan anak hang bersemayam pun tak? Allah tarik anak. Tengok macam mana kita. Sebenarnya setiap apa yang berlaku semuanya adalah baik untuk kita. Walaupun nampak tak elok kan, nampak macam buruk pada kita, tapi sebenarnya baik pada kita. Saya ingat habis dalam ni kita masuk rububiyah je nah. Nanti nah, saya tak payah dah kita masuk rububiyah terulang. So uluhiyah ni sebenarnya adalah tauhid, mengesahkan Allah di sudut sembahan. Di sudut sembahan selesai. Sembah semata-mata kerana Allah, buat semata-mata kerana Allah, mengharap semata-mata kerana Allah, doa hanya kepada Allah. Dalam hidup kita ni, kita doa kepada Allah, harap kepada Allah, kita buat apa pun kerana Allah. Sama ada orang nak bagi balasan baik ke, orang nak balas terima kasih ke, nak balas apa pun, tak kisah, buatlah kerana Allah. Selamatlah kita. Jadi kaedahnya bila kita mati esok, Allah nak tengok hang ni betul-betul ke bertauhid pada aku ni? Betul ke hang tak ada takut yang lain melainkan takut pada Allah saja? Kita kadang-kadang ada juga unsur-unsur takut yang lain pada takut. Takut hilang harta, takut hilang suami, takut ada semua kata saya janganlah begini kan. Saya tak boleh. Dia bukan kata hilang, kata pun tak boleh. Kalau dengan anak saya, suami saya, jangan kata apa. Kat saya tak apa, anak dengan suami saya jangan sentuh. Kalau Allah, orang kata ke Allah, apa kita rasa? Kita tak rasa apa pun. Tapi dengan Allah, dengan suami, dengan anak pula tak boleh. Jangan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, betul tak? Jangan ada apa nama? Satu tanggapan yang macam tu nak. Okey nak? Okey, alhamdulillah. Okey, so yang baik tu daripada Allah, lemah dan kurang daripada Ustazah, mohon banyak-banyak kemaafan. Kelas kita ni untuk hari Isnin memang kita tutup sesi ni adalah sesi yang terakhir untuk 2023. Dalam masa sekejap saja, setahun no? Setahun sekejap. Kelas ni berapa tahun dah? 2, 3 dah kat sini no? Tak sedap kan? 3 kan? Tapi kelas ni kan lama dah daripada sana. Besok kita ada satu lagi kelas di Masjid Taman Belian. Lepas tu kita akan sambung pada Januari 2024 lah. Sebab kita semua dalam mood bercuti ni sebenarnya. Sebab cuti sekolah pun hujung minggu ni dah bercuti dah. Semua orang pakat nak berjalan sana sini. Siapa bagi bunga apa tu? Okey, terima kasih. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika. Baca lagi doa tak kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mina besok apa dia? Fiqah 1 besok, fiqah 1 pukul 5.30 insya-Allah ya. Fiqah 1. Hari ni akidah, besok fiqh. Okey insya-Allah. Bye semua, jumpa lagi. Kita bye besok ulang no.